Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Mac 2020 bersama saya Nur Syah Muhammad Amin. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kini boleh mengeluarkan wang simpanan dari akaun 2 bagi membantu meringankan beban ditanggung akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, inisiatif pengeluaran menerusi Air Lestari itu tertakluk kepada kadar maksimum RM500 sebulan selama 12 bulan. Menerusi kemudahan ini, semua ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun 2 masing-masing tertakluk pada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April 2020. Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan Majlis Keselamatan Negara bakal bersidang sebelum 30 Mac ini bagi menentukan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan disambung. Sementara itu, Muhyiddin menjelaskan perintah yang dikuatkuasai itu sehingga kini memperlihat perkembangan yang positif. Kalaulah kiranya data dan angka yang kita lihat kemudian ini lebih rendah daripada apa yang kita lihat pada waktu hari ini, itu akan kita pantau. Tetapi sebelum tempoh itu tamat pada 30, kalau tak silap saya, hari bulan Mac, Majlis Keselamatan Negara akan bersidang sama ada langkah yang telah diambil untuk tempoh 2 minggu itu memadai atau perlu kita lanjutkan untuk tempoh seminggu ataupun 2 minggu daripada tarikh tamatnya 30 bulan Mac yang akan datang. Ini akan kita kaji dan kita akan maklumkan. Berkuat kuasa mulai esok, pengangkutan awam hanya dibenarkan beroperasi dari jam 6 hingga ke 10 pagi dan dari 5 petang ke 10 malam. Perkara ini dimaklumkan Menteri Pertahanan Ismail Sabri selepas mesyuarat antara beliau bersama pegawai atasan polis, Angkatan Tentera, Rela dan badan-badan berkaitan lain. Mesyuarat telah pun menetapkan bahawa perkhidmatan kenderaan awam hanya dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 10 pagi, iaitu waktu untuk pergi bekerja, dan juga daripada 5 petang hingga 10 malam untuk pulang daripada bekerja. Walau bagaimanapun, teksi dan kenderaan e-hailing dibenarkan untuk meneruskan perkhidmatan mereka. DBKM mengeluarkan arahan kepada semua pelesen, pekerja, pengunjung dan pembekal yang ingin memasuki pasar awam dan swasta sehingga 31 Mac ini. Kesemua yang masuk ke pasar awam dan swasta dikehendaki memakai topeng muka dan mengamalkan jarak sosial sepanjang 1 meter. Pemilik kedai dan peniaga juga harus bertanggungjawab mengawal bilangan pengunjung dalam pasaraya dan kedai runcit dalam satu-satu masa agar wujud jarak sosial. Sekiranya arahan ini gagal dipatuhi, tindakan penutupan pasaraya, kedai runcit, restoran, pasar awam dan swasta akan dilaksanakan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sementara itu, tinjauan Kini TV pagi tadi di Pasar Chowkit mendapati kebanyakan peniaga dan pengunjung pasar mematuhi arahan pemakaian topeng muka semasa melakukan aktiviti jual beli. Bagaimanapun, orang ramai masih bebas keluar masuk seperti biasa dan tiada kawalan mengenai jarak sosial dilaksanakan seperti yang telah dilakukan di beberapa pasar awam yang lain. Baiklah, dan ini pula perkembangan mengenai COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. 212 kes baru COVID-19 dilaporkan di Malaysia hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan berjumlah 1,518 kes. Daripada 212 kes baru, 123 daripada kluster tablik, manakala selebihnya masih dalam siasatan. Sementara itu, 4 lagi kes kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kematian setakat ini ialah 14 orang. Sehingga kini seramai 57 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Intensive Care Unit ataupun ICU.
Daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan rawatan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat 14 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan. Satu klip video menunjukkan kaki tangan hospital menggunakan beg plastik sampah sebagai sut pelindung sementara menjadi tular di media sosial. Video yang dipercayai diambil di sebuah hospital di Kelantan menunjukkan petugas kesihatan bertugas melawan COVID-19 sedang mengubah suai beg plastik tersebut menjadi penutup kepala. Video tersebut memaparkan seorang petugas mengukur saiz kepala rakannya dan kemudian memotong beg plastik tersebut mengikut kesesuaian kepala rakan berkenaan. Selepas beg plastik itu dipotong dan dipakai, seorang lagi lelaki kemudian memakai topi pelindung bagi memastikan kepalanya dilindungi dengan sempurna. Klip video itu secara tidak langsung mengejutkan netizen kerana ia menunjukkan kekurangan peralatan pelindungan diri PPE untuk pekerja kesihatan. Baik, sekian sahaja dari saya Nur Syamah Amin untuk sekilas fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan luangkan masa anda untuk mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kintv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi.